Maaf, kita ada gangguan sikit sebentar tadi. Okey, pada hari ini kita meneruskan lagi program webinar kita bersama Minggu PKS 2021. Okey, program webinar kita pada hari ini kita dibawakan oleh pejabat SME Corp Malaysia Pahang dan juga pejabat SME Corp Malaysia Terengganu. Pada hari ini kita akan bersama agensi kaunseling dan pengurusan kredit AKPK untuk bersama-sama berkongsi maklumat tentang apa yang AKPK boleh bantu di dalam pengurusan kewangan dan juga pengurusan hutang. Mesti Aukma nak tahu kan apa yang kita boleh uruskan hutang-hutang kita tu. Musim-musim pandemik ni dengan moratoriumnya apa semua kan. Okey, adakah kita dalam golongan tersebut? Jadi tanpa membuang masa, izinkan saya untuk membaca sedikit maklumat ringkas tentang penceramah kita pada hari ini. Okey, nama diberi Puan Junainah Ahmad Esa, iaitu sebagai Ketua Cawangan AKPK Kuala Terengganu. Puan Junainah ataupun dikenali sebagai Puan Jun Puan? Ya, Puan Jun okey. Puan Jun okey. Ringkas dan mudah. Ataupun ringkas mudah. Puan Jun mendapatkan pendidikan awal di Negeri Sembilan sebelum melanjutkan pelajaran dalam bidang ekonomi di Brown University, Amerika Syarikat. Selain itu, Puan Jun juga merupakan pemegang diploma eksekutif kaunseling kewangan dari Open University Malaysia. Puan Jun juga merupakan seorang perancang kewangan berdaftar RFP dengan Malaysian Financial Planning Council. Puan Jun memulakan kerjayanya di Bank Negara Malaysia sebagai eksekutif kanan pada tahun 1997 di Jabatan Pengawalan Bank dan kemudiannya di Jabatan Perbankan Islam dan Takaful sebelum memulakan perkhidmatannya sebagai kaunselor kredit di agensi kaunseling dan pengurusan kredit pada tahun 2007. Pada masa ini beliau menjawat jawatan sebagai Ketua Cawangan AKPK Kuala Terengganu bagi memastikan penyampaian perkhidmatan AKPK yang efisien di Negeri Terengganu. Puan Jun telah mengendalikan pelbagai program pendidikan kewangan dalam bentuk ceramah, seminar, forum, bengkel dan tidak asing lagi ketika ini kita berwebinar. Sekarang ini nombor baru. Sebagainya kepada pelbagai lapisan masyarakat dan komuniti sasaran. Beliau turut memberikan khidmat nasihat pengurusan kewangan dan hutang kepada masyarakat yang memerlukan. Untuk makluman penonton juga, Puan Jun pernah berkhidmat di AKPK Negeri Pahang bermula pada tahun 2007 sehingga 2015, 9 tahun di Pahang. Orang tak Pahang tak kenal, tak tahulah Aukma ni. Dan bertukar ke AKPK Negeri Terengganu pada tahun 2016. Okey Puan, sebelum kita meneruskan program ni dengan penerangan daripada Puan, boleh Puan perkenalkan diri sedikit sebanyak mengenai Puan. Saya serahkan program ini kepada Puan. Okey, terima kasih. Alhamdulillah. Saya rasa perkongsian biodata daripada Cik Mizi tadi dah panjang lebar. InsyaAllah saya ni dikenali dengan Puan Jun dah di Terengganu di AKPK ni. Jadi biasanya yang pernah berurusan dengan saya yang datang AKPK, salah satu daripada tugas utama saya dekat AKPK ni memberi khidmat nasihat keuangan dan pengurusan hutang. Apa yang paling seronok sekali kerja dekat AKPK ni apabila kita boleh membantu individu atau masyarakat yang mula-mula dia serabut sangat dengan hutang yang banyak tetapi bila dia keluar je daripada bilik kaunseling AKPK dia rasa lega. Itu salah satu kepuasan daripada pekerjaan di AKPK ni lah. Jadi insyaAllah hari ini kita akan berkongsi dengan tuan-tuan puan-puan sedikit mengenai AKPK dan topik kita hari ini bijak niaga bijak wang ataupun bijak wang bijak niaga. Dan kita akan fokus kepada perusahaan mikro serta bagaimana pengurusan kewangan dapat membantu perusahaan mikro ni untuk lebih
berkembang, bertambah maju lah. Okay, jadi mungkin insyaAllah saya akan share slide saya dan kita akan mulakan program sebab kita pun dah agak lambat juga ni ya. Jadi okay. Saya sebelum ini agenda kita hari ini, insyaAllah kita akan go through 7 agenda. Yang pertama mengenai pengenalan mengenai KPK. Yang kedua, di manakah kita boleh memperoleh pembiayaan. Proses pembiayaan, tanggungjawab peminjam, ya, bagaimana apa yang boleh dilakukan sekiranya individu atau sekiranya perusahaan mikro itu menghadapi masalah keuangan, dan kalau sempat kita akan share sedikit tip mengenai amalan tip dan amalan baik perusahaan mikro lah ya. Jadi sedikit pengenalan mengenai EKPK. EKPK ditubuhkan oleh Bank Negara Malaysia pada tahun 2006. Okay. Jadi kalau manusia tu dah sekarang ni dah PT3 lah dan dah 15 tahun dah EKPK bersama dengan masyarakat Malaysia. Jadi misi kita nak memperkasakan masyarakat isi rumah dan juga PKS lah, perusahaan kecil dan sederhana, supaya mempunyai tahap keuangan yang kukuh melalui perkhidmatan yang kita sediakan lah, iaitu kita ada perkhidmatan pendidikan keuangan, khidmat nasihat keuangan serta khidmat pengurusan penjadualan semula hutang lah. Okey. Jadi untuk perkhidmatan EKPK ni sedikit saya terangkan. EKPK merupakan sahabat keuangan masyarakat, ya. Sahabat keuangan yang bukan saja bersama dengan masyarakat ketika susah tetapi juga ketika senang. Ni sebab kita ramai yang bila kita pasal EKPK dia nampak hutang je. Bila cerita pasal EKPK dia nampak masalah keuangan. Jadi kadang-kadang orang takut nak dapatkan perkhidmatan EKPK sebab stigma tu ya. Sebenarnya EKPK menyediakan full spectrum of financial management punya servis, khidmat nasihat keuangan. Ya, khidmat nasihat ni dia luas lah daripada macam mana nak uruskan aliran tunai, ya, macam mana kalau nak beli kereta atau beli rumah, bagaimana untuk membuat keputusan keuangan yang baik, ya, ataupun macam mana nak menjana ataupun macam mana nak membina dana persaraan. Jadi kita menyediakan khidmat nasihat keuangan kepada individu dan juga kepada PKS secara percuma, ya. Yang kedua, kita mempunyai program pengurusan kredit ataupun program penjadualan semula hutang. Yang ini untuk individu yang terkesan yang mempunyai masalah keuangan, ya. Disebabkan apa-apa juga, ya. Sama ada disebabkan oleh memang dia tersalah langkah dalam pengurusan keuangan ataupun disebabkan oleh keadaan dia dibuang kerja sebab COVID. Contoh dulu dia punya keluarga ni suami isteri bekerja, pendapatan bulanan RM5,000, ya. Tetapi apabila zaman COVID ni, ya, salah seorang daripada pasangan dibuang kerja. Jadi income tinggal separuh. Kalau dulu RM5,000 sekarang jadi RM2,500. Jadi bila individu yang terkesan ni macam mana dia nak uruskan pinjaman dia, ya? Macam mana dia nak manage cash flow dia, ya? Kalau dulu dia hidup dengan selesa tetapi dengan pengurangan pendapatan menjadi banyak masalah. Jadi dekat EKPK apa yang kita sediakan adalah kita ada program pengurusan kredit di mana kita menjadualkan semula hutang individu dan juga hutang PKS melalui kita punya skim penyelesaian pinjaman kecil ataupun STRS. Jadi biasanya dengan program pengurusan kredit ni kita memudahkan urusan bayaran balik pinjaman dan juga kita maknanya kita bila seseorang itu menyertai program pengurusan kredit di EKPK, biasanya aliran tunai dia menjadi lebih baik. Dia mempunyai lebihan wang untuk dibelanjakan kepada sara hidup, untuk sara hidup serta untuk pinjam serta untuk simpanan juga. Okey. Dan perkhidmatan yang ketiga adalah perkhidmatan pendidikan keuangan. Yang ini kita promosikan perkhidmatan keuangan ataupun pengurusan keuangan berhemah, ya. Sepanjang fasa kehidupan utamalah
daripada pengajian tinggi sehingga bersara. Jadi kita punya fokus dalam pendidikan keuangan ni adalah kepada individu dewasa muda. Okey. Jadi AKPK ni sejak daripada 2006 sampailah 2020 perkhidmatan kita tertumpu kepada individu. Skop perkhidmatan kita hanya kepada individu. Tetapi pada September 2020 skop perkhidmatan AKPK telah diluaskan kepada PKS termasuk perusahaan mikro dengan with the transfer of SDRS ataupun Small Debt Resolution Scheme daripada Bank Negara kepada AKPK. Jadi September 2020 kita mula memperluaskan skop perkhidmatan kita kepada PKS. Jadi sejak tahun lepas AKPK menjadi pusat sehenti ya untuk individu dan untuk PKS mendapatkan khidmat nasihat keuangan, pengurusan hutang dan juga pendidikan keuangan. So kita jadi pusat sehenti. Jadi itulah serba sedikit perkhidmatan yang AKPK sediakan. Nanti saya akan bagi link bagaimana nak hubungi AKPK semasa dalam keadaan kita PKP, semasa dalam keadaan kita lockdown. Bagaimana kita nak hubungi AKPK, senang saja, kita ada link pautan perkhidmatan kita akan sediakan. Nak tanya apa-apa, nak tanya mengenai moratorium ke, nak ambil ke tak nak ambil ke, InsyaAllah kita akan bagi nasihat secara percuma ya. Okey, jadi kita akan seterusnya ya, bila kita cerita pasal perusahaan mikro ni, kita perlulah mengetahui definasi ya. Bila kita cerita pasal perniagaan ni, kita perlu tahu di mana perniagaan kita sekarang. Where are we now kan? Sama ada kita ni di mana klasifikasi perniagaan kita supaya kita boleh melangkah jauh ya, supaya kita boleh melangkah jauh ya. Jadi perusahaan mikro ni didefinisikan sebagai perusahaan yang memperoleh jualan tahunan 300,000 dan ke bawah ya, ataupun pekerja kurang daripada 5 orang. Ini untuk perkhidmatan dan sektor lain serta sektor pembuatan. Itulah definisi perkhidmatan mikro, perusahaan mikro. Jadi kenapa kita kena tahu di mana, where are we daripada segi perniagaan tu, where are we now ya, supaya kita boleh sebabnya klasifikasi perniagaan kita ni akan memberi impak ya, antaranya terhadap pembiayaan ya, jumlah pembiayaan, geran dan lain-lain. So it's very important for us to know where are we now ya, dekat mana kita punya bisnes sekarang. Okay. Jadi kalau kita tengok ya, setiap perniagaan ni memerlukan modal ya. Setiap perniagaan memerlukan modal sama ada besar ataupun kecil ya. Dan bila kita cerita pasal modal ni untuk perusahaan mikro, di antara sumber dana ya, perusahaan mikro ni kalau kita boleh bahagikan ni terdapat 3 lah. Yang pertama dana daripada equity lah. Okey, dana equity ni dana yang dibawa masuk ke dalam perniagaan oleh pemilik atau pelabur. Okey, maknanya kita sebagai pemilik perniagaan, kita melabur dalam syarikat kita sendiri, kita sediakan modal yang itu dipanggil equity. Okey, dan ini biasanya sumber modal ni tidak terdedah kepada perubahan kadar pembiayaan. Kalau kita berhutang untuk dapatkan dana perniagaan, hutang itu terdedah kepada perubahan kadar faedah pembiayaan. Okey. Jadi kalau kita ada pelabur, kemungkinan kita punya perniagaan itu akan mendapat sokongan dan bimbingan pelabur. Contohnya kita buat bisnes, satu bisnes dan pelabur tu mempunyai expert dalam online marketing. So bila kita bawa pelabur yang mempunyai pelbagai expert dalam bidang tertentu ni, kita insyaAllah akan dapat bimbingan daripada pelabur tersebut lah ya. Jadi okey, yang kedua adalah dana dalaman. Okey, apa yang dimaksudkan dalam dana dalaman ni? Okey, dana dalaman ni merupakan keuntungan tunai yang dijana perniagaan dan digunakan semula untuk operasi atau pengembangan perniagaan. Okey, jadi dia contohnya macam ni, dia keuntungan tunai daripada perniagaan ni. Okey,
Dalam pengalaman kita dekat AKPK, kita ramai jumpa individu yang bekerja sendiri, ya, perusahaan mikro, dia bekerja sendiri, bisnes anak beranak. Jadi apa antara cabaran yang kita tengok daripada segi pengurusan keuangan untuk peniaga kecil ni, mereka sebenarnya tidak dapat membezakan antara pendapatan perniagaan dan juga pendapatan sendiri, ya. Senang cerita, mereka tak ambil gaji. Mereka tak ambil gaji. Itu sebenarnya masalah utama. Mereka tak ambil gaji. Bila mereka tak ambil gaji, jadi mereka tak dapat membezakan perbelanjaan perniagaan dan perbelanjaan persendirian. Jadi kalau kita nak ceritakan dana dalaman dia macam ni, ya. Contohnya kita meniaga goreng pisang, berjalan contoh. Jualan untuk bulan tersebut contohnya 5,000, ya. Sewa gerai, bahan mentah, upah pekerja, dan gaji yang kita ambil. Contoh gaji kita ambil 2,000 sebulan. Total semua perbelanjaan operasi perniagaan goreng pisang kita tu 4,800, ya. Kita punya jualan tadi bulanan 5,000, kos operasi, upah dan gaji kita 4,800. Jadi ada ekstra 200, itulah yang dikatakan keuntungan tunai. Dan daripada keuntungan tunai inilah, daripada retain earning inilah yang kita gunakan untuk kita bawa ke bulan-bulan hadapan, dan kita maknanya kita tingkatkan modal daripada retain earning ni. Jadi ini adalah antara salah satu daripada dana perusahaan mikro. Jadi antara dia punya kebaikan dia, of course, because dana tu adalah daripada keuntungan tunai kita, jadi tidak dikenakan kos perkhidmatan, ya. Tidak terikat dengan syarat yang ditetapkan oleh pihak luar, ya. Contohnya kalau pelabur tadi, maknanya dana tu dana perniagaan kita sendiri, so kita yang ada keuntungan tu daripada perniagaan kita, so kita boleh tentukan kita nak buat apa dengan duit tersebut. Jadi kesemua keuntungan perniagaan kekal dengan pemilik. Jadi tapi keburukannya dana dalaman ni mungkin dia lambatlah nak berkembang ni, sebab retain earning ni kita nak kumpul. Jadi mungkin lambat ambil masa. Okay. So tadi kita ada equity, kita ada dana dalaman, dan kemudian untuk perusahaan mikro mengembangkan perniagaannya kepada lebih jauh, more often than not mereka terpaksa membuat pinjaman untuk mengembangkan perniagaan. So dana yang dipinjam daripada pihak ketiga, ya, hutang ni merupakan dana yang dipinjam daripada pihak ketiga, contohnya daripada keluarga, daripada rakan, daripada institusi keuangan atau pembekal, ya. So daripada keluarga ni kita tengoklah macam-macam, ya, antara kisah-kisah menarik di AKPK yang kita jumpa, suami kerja bisnes, isteri kerja kerajaan. Jadi suami minta isteri buat personal loan, kadang-kadang sampai 200,000, ya, untuk untuk perniagaan suami. Ini ada dia punya consequences dia lah, ya. Tapi kita sebenarnya kalau boleh bila mikro, perusahaan mikro nak buat pinjaman, mestilah melalui saluran yang betul lah, ya. Jadi antara kelebihan masa yang diambil kurang, dan kawalan ke atas perniagaan kekal dengan pemilik perniagaan lah, ya. Jadi tetapi bila kita berhutang ni, terdedah kepada perubahan kadar pembiayaan, ya, sebab sekarang ni kebanyakan majoriti pinjaman yang kita buat, majoriti adalah menggunakan, bila bank nak kira faedah ataupun interest ataupun keuntungan, mereka menggunakan kaedah floating rate ataupun kadar terapung. Jadi kita punya pinjaman tu terdedah kepada perubahan kadar pembiayaan lah, ya. Very simple kalau tengok dulu sebelum COVID dulu, housing loan, pinjaman perumahan mungkin 4.5%, 4.75%, tetapi because of COVID, because of the pandemic, kita tengok bank negara telah turunkan OPR, overnight policy rate, dan kita tengok interest rate, for example untuk housing loan, kalau dulu 4.5, sekarang dah jadi 3.253, ada yang offer 3%. So jadi
begitu juga kalau contoh ini masa zaman downward ya, masa zaman upward, interest rate upward dulu tahun, kalau tak silap saya tahun 1998 masa saya mula bekerja masa tu ya, interest boleh capai sehingga 12% ya. Jadi masa tu memang memang orang yang berhutang ni memang kata menghadapi tekanan yang besar lah, sebab dia perlu membayar interest yang tinggi because of the floating rate ya. Okey, di manakah kita boleh memperolehi pembiayaan untuk perkhidmatan perusahaan mikro okey, ada 4 basically perusahaan mikro di Malaysia mempunyai pelbagai pilihan untuk mendapatkan pembiayaan. Antaranya skim pembiayaan mikro, tabung BNM dan PKS, produk pembiayaan dan jaminan, institusi keuangan mikro. Saya akan go through sedikit ya. Okey, skim pembiayaan mikro ni adalah skim untuk membantu perusahaan mikro ataupun perniagaan kecil-kecilan mendapatkan pembiayaan tanpa cagaran sehingga 50,000, 50,000. So the keyword ni adalah tanpa cagaran. Ya, so kalau dulu kita nak buat ini sebenarnya untuk memudahkan peniaga kecil-kecilan, perusahaan mikro untuk mendapatkan dana ya. Jadi dana ni digunakan sebagai modal pusingan ataupun untuk membeli aset tetap lah. Okey. Jadi antara ciri-cirinya jumlah pembiayaan sehingga 50,000, tempoh pembiayaan sehingga 7 tahun. Kadar faedah keuntungan ni ditetapkan oleh institusi keuangan. Okey, cagaran tadi telah dinyatakan tak ada cagaran. Dokumen minimum, kad pengenalan ya, bukti perniagaan pendaftaran ya, bukti pendapatan dan juga bil utility lah. So kita ada 10 bank sebenarnya yang menyediakan skim pembiayaan mikro ni ya. Antaranya Agro, Bank Rakyat, BSN, CIMB Islamic, M-Bank, Maybank, Bank Muamalat, UOB, Alliance dan Public Bank. Okay, alright. Seterusnya tabung BNM dan PKS. Yang ini dana yang disediakan oleh BNM untuk PKS untuk semua sektor ekonomi bagi yang layak. Okay, so nak tahu apakah dana-dana yang disediakan oleh Bank Negara, kena masuk dalam Bank Negara punya website. Pergi ke BNM Fund for SME untuk PKS, jadi anda boleh lihat pelbagai dana yang disediakan oleh Bank Negara untuk PKS termasuk untuk micro enterprise ya. Walaupun dana ni disediakan oleh Bank Negara, tetapi sekiranya anda ingin mendapat pembiayaan melalui dana ni, kena hubungi institusi keuangan yang dinyatakan lah ya. Alright, kemudian produk pembiayaan dan jaminan melalui CGC saya nak terangkan sedikit saja. Antara main function of CGC ni ditubuhkan untuk membantu PKS yang tidak mempunyai cagaran ya. Contohnya dia pergi ke bank nak buat loan, bank kata semua dah okey kecuali kena ada cagaran. Jadi kalau dia tidak mempunyai cagaran, apa yang dia boleh lakukan, dia boleh pergi ke CGC untuk memohon jaminan ya, untuk memohon jaminan daripada CGC. Jadi CGC akan provide jaminan. Okey. Dan selain daripada itu, CGC juga menyediakan pembiayaan ya sendiri. Selain daripada jaminan, CGC turut menyediakan pembiayaan. Okey. Jadi IMSME ni saya rasa dah ada satu program yang tersendiri daripada CGC melalui Minggu PKS ni. Jadi anda boleh tengok semula video. It's a very good platform pembiayaan pinjaman PKS yang pertama di Malaysia lah ya, IMSME ni. Ni PKS perusahaan mikro mesti tahu platform ni. This is a very important platform untuk mendapatkan dana perniagaan. Okay. Kemudian Puan Jun, ya saya. boleh saya mencelah sikit ya Puan? Puan, boleh. Untuk yang individu kan Puan, kalau dia sekarang ni dia Puan cakap tadi yang suami kerja swasta, isteri kerja kerajaan kan, so dia dah separuh dia dah tak ada pendapatan. So dia boleh pergi ke AKPK untuk mendapatkan nasihat Dia boleh buat unjungan baru ke macam mana ke untuk hutang dia tu? Boleh. Kita banyak case study di mana kita jadualkan semula pinjaman. Maknanya bila kita jadualkan semula pinjaman tu,
ada satu kes ni ni kes yang ekstrim sikit lah, suami isteri berpendapatan 16,000 sebulan dua-dua. Tapi dia punya pinjaman terlalu tinggi, nak bayar balik bulanan hutang dia 14,200. So dia buat balik cuma 1,800 je. Ada anak 5 orang, anak 5 orang, 3 dia IPT. Ya. Jadi kalau tengok pasangan ni 14,000 daripada 16,000 sebulan. 16,000 Sebulan ya, hutang sebulan. tu. Jadi bukan pendapatan suami isteri ni 16,000. Okey, yang ini kes yang bukan, yang ini tidak melibatkan pengurangan pendapatan dah. Maknanya memang dia orang ni pendapatan 16,000 tetapi hutangnya banyak. Hutangnya sebulan nak kena bayar 14,200. Okey. Jadi bawa balik 1,800, anak 3 orang dekat IPT, ya. Cik Mizi, mungkin Cik Mizi muda lagi, tak ada anak dah kat universiti. Ya, orang yang ada anak kat universiti dia tahu, mesti at least satu bulan seorang mesti nak 500 ya, sebab makan dan sebagainya kan. Jadi bila dia datang AKPK, mula-mula dia datang seorang je, isteri datang. Kemudian kita tengok, kita kata tak boleh jadi ni, kena bawa suami. Jadi dia datang bawa suami. Jadi kita bincang-bincang. Ya, masalah dia ni daripada awal dia kerja dulu, dia punya pengurusan hutang dah tunggang langgang. Bila dia ada masalah je dia buat pinjaman. Bila ada masalah dia buat pinjaman. Dia kata, puan, dia kata orang luar tengok kami ni sangat sangat mewah lah, tengok rumah banglo besar, kereta besar, tetapi hakikatnya dia memang apa orang kata, mungkin nak kena angkat bendera putih lah Cik Mizi Betul. Okay. Lepas tu kemudiannya bila dia datang AKPK, kita buat perbincangan, kita jadualkan semula hutang dia. So sekarang ni dia cuma bayar 11,000 sebulan. Jadi dia bawa balik 5,000. So dia bawa balik 5,000. Jadi begitu juga dengan orang yang kehilangan pekerjaan, kita boleh buat penjadualan semula hutang. Ya. Kita kurangkan bayaran bulanan. Ada syarat ke puan? Syarat dia tak ada syarat sebenarnya. Syarat dia mesti bukan bankrupt. Kaunseling je lah. Kita buat kaunseling kalau yang untuk dapatkan perkhidmatan penjadualan semula hutang tu, kita akan mesti dia bukan seorang yang bankrupt. Kalau dah bankrupt kita tak boleh bantu. Ada charge apa-apa ke? Charge percuma, tak ada charge apa-apa. Kita tak mengenakan sebarang charge. Kalau pergi Along tu habis dah charge. Betul. Dengan cap sekali dia bagi. Tapi kan Cik Mizi Cik Mizi, sekarang ni terdapat pelbagai scammer di luar sana ya. Kalau seseorang individu tu dia install ada ID caller, dia akan nampak kadang-kadang yang call dia tu scammer AKPK. Scammer AKPK ni adalah pihak ketiga yang mengambil kesempatan terhadap kesusahan orang lain. Maknanya dia akan hubungi, dia kata dia boleh connectkan dengan AKPK tapi ada bayaran. Bayaran dia tinggi ya, 10%, 20% daripada jumlah hutang. Sebenarnya AKPK tuan-tuan dan perempuan penonton sekalian, AKPK tidak mengenakan sebarang charge ya. Semua free of charge. Kerajaan dah bayar pegawai-pegawai dengan gaji, dah cukup dah. Betul. Betul, kita tak kenakan sebarang charge. Jadi itu untuk individu kita boleh jadualkan semula, dan untuk PKS, untuk mikro kita boleh buat. Kalau dulu sebelum 2020 orang datang AKPK, kita cuma boleh tolong dia hutang individu je. Dia ada hutang syarikat, kita tak boleh buat. Jadi sekarang ni sejak September 2020 kita jadi pusat senti. Untuk PKS juga kita boleh jadualkan semula pinjaman melalui SDRS lah. Okey, siapa penonton di luar sana yang sedang stres, dah tak tahu kat mana nak pergi, nak rujuk siapa, nak berkongsi masalah kewangan, boleh pergi ke AKPK. Jangan pergi kepada Along. Along ni tak tahu nak cakap apa. Cik Mizi, satu lagi saya nak share. Di AKPK juga kita ada satu program yang kita panggil Demi Esok Ayuh Bangkit. Demi Esok Ayuh Bangkit ni, sebab kadang-kadang customer datang AKPK, dia nak jadualkan semula hutang tapi dia tak ada pendapatan, dia dibuang kerja.
Okey, jadi program Demi Esok Ayu Bangkit ni adalah salah satu daripada kita punya program di bawah Social Synergy lah. Sebenarnya AKPK ni menjadi ahli Social Synergy. Social Synergy ni satu platform jaringan keselamatan sosial. Jadi dia ada banyak agensi dalam tu, antaranya Perkeso is the main agency, AKPK, kita ada Giat Mara, ada Tekun, ada MDEC. So dalam tu contohlah Encik Ali lah contoh datang ke AKPK bagi tahu dia ada masalah hutang dan pada masa yang sama dia tak ada pendapatan. Nak bayar hutang pun tak ada pendapatan. Macam mana nak bayar hutang? Jadi apa yang kita buat, kita akan masukkan dia ni dalam sistem social synergy. Jadi kita akan tengok keperluan dia apa. Contohnya kalau dia nak dapatkan pekerjaan baru, kita akan connectkan dia dengan Jabatan Tenaga Kerja. Okey, JTK, Jabatan Tenaga Kerja, supaya nanti kita akan masukkan dia dalam sistem sistem social synergy lah. Dan contohnya kalau dia tak boleh nak bayar duit sewa dah 3 bulan tertunggak, mungkin kita akan connectkan dia dengan lembaga zakat negeri. Contohnya kalau dia daripada Selangor, kita akan connectkan dia dengan lembaga zakat Selangor. Macam tu. Jadi dan kemudiannya kalau dia nak dapatkan income daripada perniagaan, nak dapatkan skill baru, mungkin kita akan hubungkan dia dengan dengan Giat Mara, dan kalau dia nak belajar online marketing, kita akan hubungkan dia dengan MDEC. Kita ada sistem lah. Jadi ini memudahkan customer sebenarnya. Jadi dia tidak perlu panjat semua agensi ni. Okey, kita ada live soalan daripada Jack Slow. Sekiranya dah buat penjadualan semula hutang oleh AKPK, ada sebarang implikasi tak terhadap individu isi rumah? Contoh kalau nak buat hutang lagi. Okay, alright. Okay. The good news adalah, okay, sebelum tu kalau seseorang tu, sebelum saya jawab soalan live FB ni, sebenarnya kalau kita kita menghadapi masalah keuangan sekarang, kita kena ada buat kita kena ada ada beberapa strategi yang perlu kita lakukan untuk mengeluarkan kita daripada masalah keuangan tu. Ada macam-macam lah, kita kena tengok balik kita punya perbelanjaan, dan salah satunya kalau boleh jangan berhutang lagi. Itu sebenarnya kecuali hutang tu yang tak ada interest langsung, kita pinjaman dengan mak bapak kita ke ahli keluarga yang boleh bagi pinjaman yang 0% interest ya. Tetapi the good news is that kalau sesiapa yang menjadualkan semula pinjaman dengan AKPK pada masa ini, ataupun kalau ada masalah tak boleh nak bayar hutang, dapat pergi ke bank untuk dapatkan moratorium di bawah 6 bulan, di bawah pemulih kan, 6 bulan kan. Jadi untuk yang jadualkan hutang dengan bank atau dengan AKPK pada masa ini sehingga 31 Disember, dia punya rekod sikris tak akan terjejas. Okey Puan, ada satu lagi soalan Puan. Dia kata, Puan Jun, betul ke bank blacklist kalau kita rujuk kepada AKPK? Dia macam ni, bukan dia okey, bank memberikan, bank adalah institusi yang beri pinjaman. Dia ada kriteria sebelum dia luluskan pinjaman, dia akan tengok beberapa kriteria, antaranya macam mana kita punya conduct of our loan sebelum ni, bayaran macam mana cantik ke tak. Dan sebelum ni sebenarnya kalau sesiapa yang masuk AKPK, biasanya bank rasa bila dia dah masuk AKPK ni, dia punya keupayaan nak membayar hutang tu terjejas. Jadi sebelum ni mungkin bank ada orang kata ada sedikit reservation lah untuk orang yang menyertai program AKPK. Tetapi macam yang saya sebut tadi, daripada sekarang sehingga 31 Disember 2021, sekiranya anda menyertai program AKPK, kalau and then you nak buat loan baru dengan bank, tidak akan terjejas. Sebab because of this pandemic memang diberi kelonggaran lah, memang your credit report, your sikris report will not be affected. Maknanya untunglah sampai 31 Disember. Tetapi of course lah, bila kita nak buat pinjaman ni banyak perkara yang kita perlu pertimbangkan sebenarnya, banyak sangat perkara. Bukan kita buat pinjaman ni bukannya kita tengok keupayaan bayar balik sekarang, tetapi masa akan datang juga. Okey, kita ada satu lagi Puan. Puan Jun, adakah kalau kita mendapatkan nasihat daripada AKPK,
akan terus direkod kepada si Chris. Dia lebih kurang soalan sebelum ni. Dia Ni sebenarnya direct. si Chris ni, semua orang yang berhutang, dia punya hutang tu akan masuk dalam si Chris record. Si Chris ni sebenarnya adalah sejarah bayaran, antara lain adalah sejarah bayaran hutang-hutang kita. Jadinya kalau sebelum ni orang yang masuk program AKPK, dalam status hutang tu dia akan tulis penjadualan semula di bawah AKPK. Maknanya tapi macam kita bagi kelonggaran tadi sehingga 31 Disember tu dia maknanya tidak menjejaskan lah, tak ada masalah. Dia sebenarnya terpulang kepada kita puan, individu. Macam mana kita nak uruskan. Bila kita dah menguruskan kewangan, ada duit lebih sikit, nak buat pinjaman lain. So kita nasihatkan supaya nafsu kita tu kita tahan sikit puan. Ya betul. Dia macam ni tau. Kadang-kadang kita kena buat pinjaman tu, kini nak buat pinjaman kena tahu tujuan. Saya macam orang yang self-employed yang bekerja sendiri, perusahaan mikro yang datang jumpa kita. Kadang-kadang dia buat proposal tu, dia kata dia nak besarkan perniagaan. Tapi bila dapat duit tu dia besarkan rumah. Dia tak besarkan perniagaan, dia besarkan rumah. Itu antara yang perkara-perkara yang kita dapat daripada bilik kaunseling kita lah. Kita pun ada sedikit ujian daripada Persatuan India Prihatin Pahang. Dia kata terbaik puan, maklumat yang ditepat pada suasana sekarang, pandemik sekarang lah, yang ada program teknikal contoh TVET alami suasana genting sekarang ni. Sebelum kita teruskan puan, saya baca dua lagi soalan puan. Boleh. Dia kata hutang apa yang boleh dijadualkan semula di AKPK? Nyatakan. Nyatakan mungkin panjang kot. Mungkin ke puan nak jelaskan sikit ke? Boleh. 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 Untuk individu, dia punya hutang semua jenis hutang. Individu. Daripada Encik Wan Faizah Wan Mamat soalan ni. Kad kredit, personal loan, hutang rumah, hutang kereta, hutang kalau ada hutang dengan Aeon beli TV 50 inci tak boleh bayar pun kita boleh jadualkan. Sebaik saya dah habis dah. Hutang motor pun boleh dengan Aeon lah dengan PTPTN boleh, Tekun boleh. Kita boleh jadual. Ini institusi penyedia kredit yang kita boleh jadualkan. Dia kalau yang kerajaan punya pun boleh. Dia ada soalan ni. Kerajaan PTPTN dan LPPSA perumahan. Perumahan LPPSA belum lagi. PTPTN boleh dan kemudahan pinjaman ni tak boleh lebih daripada 5 juta. Maksimum 5 juta. Jadi kalau dah lebih 5 juta tu bukan di bawah bidang kuasa AKPK. Dan paling penting sekali, peserta ni bukan seorang bankrupt. Kalau dah bankrupt, AKPK tak boleh bantu. Sebelum bankrupt, insya-Allah AKPK boleh bantu. Dengar tu, sebelum diisytiharkan bankrupt ni diisytihar oleh LHDN ke bank negara puan? Bukan, bankrupt ni adalah satu perintah Mahkamah Tinggi. Bankrupt ni diisytiharkan oleh Mahkamah Tinggi lah. So jabatan yang jabatan insolvency sebenarnya yang orang kata taking care of individu yang bankrupt. Melalui bank negara ke puan? Bukan, melalui perintah Mahkamah Tinggi, melalui jabatan insolvency lah, Mahkamah Tinggi. Ya betul. Maknanya jabatan insolvency Malaysia menguruskan hal ehwal orang yang bankrupt lah. Baik. Yang ni dan bankrupt ni Cik Nizi sekejap had maksima hutang untuk membolehkan seseorang itu bankrupt adalah 100,000. Cepat tu. Ingat sejuta ni. 100,000 sikit dah sekarang ni. Dulu 30,000 pada tahun 2017 bila akta kebankrapan dipindah, dia naik 50,000 dan sekarang because of COVID ni naik jadi 100,000. Dengar tu, siapa yang dah RM99,999 hutang, berhati-hatilah ya. Dan untuk untuk SDRS, untuk PKS tadi kita tak ada had hutang lah. Tadi maknanya untuk individu tadi ada had, untuk PKS tak ada had. Tapi cumanya satu je Cik Nizi saya nak nasihatkan kepada pendengar di luar sana. Jangan tunggu saat akhir. Betul. Ada masalah cepat sebab kalau kita tunggu saat akhir makin sikit option yang boleh. Contoh. Dia suami dah hilang kerja. Dulu pendapatan 5,000 sekarang jadi 2,500. Hutang kereta nak bayar 1,000.
ya, memang dah tak boleh nak bayar, memang dah nampak dah 2-3 bulan memang tak akan boleh bayar. Jadi kalau dia diam, ya, hutang tu 2 bulan 21 hari tertunggak, pihak bank boleh keluarkan notis untuk tarik kereta. Okay? Bila dah kereta dah kena tarik, nak bayar, nak dapatkan kereta tu balik, kena bayar tunggakan. Contoh tunggakan 3 bulan dah 3,000. Kos simpanan lagi, ya. Contohnya satu hari RM20, 30 hari dah dekat berapa, 600,000 contoh. Lepas tu kos penarikan, dindong nak dapatkan kereta tu balik yang dah ditarik tu contoh, jadi kena bayar RM5,000 contoh. Betul. Tetapi kalau dia datang awal ke EKPK atau dia datang pergi ke bank untuk buat penangguhan ke pengurangan bayaran bulanan, mungkin yang 1,000 tu dia boleh bayar 500. Ya. Jadi sebab tu kita kata jangan tunggu saat akhir lah, sebab kalau tunggu saat akhir dah orang kata dah memang nak tenggelam dah lemas. Kalau dah lemas tu tak boleh nak buat apalah, dah bankrupt. Tapi sebelum tu kita boleh bagi pelampung lagi lah, insyaAllah. Maknanya okey Puan, last sebelum kita teruskan dengan slide Encik Hafiz Othman, dia kata boleh tak saya buat pinjaman dengan AKPK untuk lansai hutang rumah Puan. Mungkin dia tertarik dengan 50,000 tanpa cagaran tadi kot. Dia nak lansaikan hutang rumah dia dengan pinjam dengan AKPK. AKPK tidak memberi sebarang pinjaman. Kita cuma buat penjadualan semula hutang. Maknanya kalau dia nak buat pinjaman untuk settlekan hutang rumah dia, dia kena pergi ke bank, dia kena tengok consideration antaranya interest rate dan sebagainya lah, sama ada interest rate baru yang daripada pinjaman baru tu boleh adakah lebih rendah daripada interest rate pinjaman lama. Jadi dia bukannya, maknanya bila kita nak buat refinancing ataupun nak settle hutang, kita kena tengok pelbagai perkara jugalah. Jadi benda-benda macam ni kalau nak dapatkan one-to-one punya session dengan AKPK boleh, tak ada masalah. Maknanya lepas ni saya bagi pautan, tuan-tuan, puan-puan nak lebih bertanya, boleh boleh hubungi AKPK. Kita akan call, kita akan cuba bagi nasihat lah. AKPK ada kelas ke Puan untuk buat apa ni, contoh tajuk hari ni lah, celik urus wang semasa musim COVID ni, ataupun boleh terus kepada pegawai je kot? One-to-one session boleh. Untuk dapatkan perkhidmatan pendidikan kewangan, kita ada online learning portal dekat power.akpk.org.my. Kat situ macam-macam ada kita punya online learning dekat power.akpk.org.my. Tetapi kalau organisasi nak dapatkan perkhidmatan kita untuk bagi talk kepada dia punya syarikat, boleh hubungi kita, tak ada masalah. Okey Puan, kita teruskan dengan slide seterusnya Puan. Okey, kita pun dah tak ada banyak masa. Jadi saya teruskan antara tempat di mana kita boleh dapatkan pinjaman adalah di institusi kewangan mikro seperti Amanah Ikhtiar Malaysia dan juga Tekun lah. Okey, apa yang perlu kita tahu tentang proses pembiayaan ya? Kenapa saya jual nasi ayam ya? Tak boleh beli rumah, tak boleh beli kereta, tetapi saya punya rakan yang meniaga pasar malam yang sama, meniaga nasi lemak, dia boleh beli rumah, boleh beli kereta. Apa yang membezakan antara saya dan rakan saya? Okay, jadi apa yang perlu tahu tentang proses pembiayaan? Yang pertama, bila kita terutamanya PKS lah ataupun perusahaan mikro, sebelum dia nak buat pinjaman, dia kena sediakan dokumen, very important. Okey, my card, pendaftaran perniagaan tu semua biasa. Yang luar biasa ataupun yang perlu diambil perhatian adalah penyata akaun bank, rekod jualan, kena ada ya. Masalah peniaga kecil ni bila dapatkan pinjaman, dia tak ada rekod jualan, tak ada langsung ya. Duit dapat cash, tak ada masukkan dalam akaun. Jadi dia punya penyata akaun bank kosong. Jadi bila dia nak buat pinjaman memang susah nak dapat. Jadi ini antara step yang pertama yang sangat penting ya, kepada perusahaan mikro ataupun kepada yang bekerja sendiri ya. Sebab pada orang yang makan gaji macam saya, macam Cik Mizi, kalau nak buat pinjaman bawa slip gaji kan, tapi mereka yang bekerja sendiri, perusahaan mikro, dia kena ada penyata akaun bank, duit keluar masuk
akaun yang diaudit, ya, urusan akaun yang mudah, bil utility dan lain-lain. Kemudian bila dah step pertama dah okey, dia akan dipanggil temu duga dan kebiasaannya pihak bank ataupun institusi keuangan akan membuat lawatan ke permis lah. Yang ketiga, dia kena sediakan kertas kerja, ya. Kenapa nak meminjam, ya, macam mana nak bayar balik dan sebagainya. Okey. Step 4 lulus, step 5 saya tak nampak ni, dokumentasi, maknanya kena sign all the documents. Make sure bila you sign, sebelum you sign document loan document, please read, tolong baca, especially dalam bab interest rate, dalam kena tengok default rate. Default rate ni maknanya sekiranya kita tak bayar berapa bulan, ya, hutang tu boleh naik kepada berapa persen. Contoh, biasanya pinjaman perumahan dia ada default rate. Contohnya sekarang ni bila kita buat loan, kita dapat bank charge kita interest 3.5%. Tetapi kalau kita tak bayar je 3 bulan, interest rate ni akan naik kepada 8%. So you kena tengok default rate. It's very important sebelum sign documentation. Kita tahu apa benda, what will happen kalau kita default, kita tak bayar hutang tu. Okay? Dan yang keenam, step keenam, bank akan ataupun institusi keuangan akan membuat pembayaran lah. Akan dah lepas lulus, dah sign documentation, dia akan buat disbursement. Okay? Alright, ini perkara yang diteliti dalam memproses pembiayaan daya maju sesuatu perniagaan. Definitely bank akan tengok keupayaan membayar balik pinjaman dan kapasiti untuk menjayakan perniagaan. Adakah perniagaan ini boleh berdaya maju, boleh tak dia penjualan keuntungan tu boleh tak membiayai day to day punya operation, dan boleh tak keuntungan tu digunakan untuk bayar hutang. Okay? So antara lain bank akan tengok collateral, capital, berapa banyak capital yang disediakan oleh perniagaan itu sendiri. Karakter dan juga condition keuangan syarikat lah, ya. Okey, kenapa bank menolak permohonan pembiayaan? Okey, kenapa orang kata kenapalah saya ni loan tak pernah lulus? Okey, ini antara kenapa lulus, satu, kelewatan bayaran balik pinjaman. Okey, bila kita buat pinjaman tadi, macam saya sebut, kita punya hutang tu bagaimana kita bayar balik akan direkodkan dalam SIKRIS record, ya. Jadi contohnya kita tak bayar 3 bulan. Okey, tak bayar 3 bulan, dalam SIKRIS record tu dia akan tulis hutang ini dengan bank A ini 3 bulan telah tertunggak. Jadi kalau ada rekod yang macam tu, memang bila kita buat loan memang tak akan diluluskan lah. Yang kedua, saman denda yang tertunggak. Okey, saya pernah jumpa seorang semasa saya di Kuantan dulu, saya pernah jumpa seorang pasangan suami isteri datang jumpa saya. Mereka masa tu menyewa rumah bayar 400. Okey, so at the same time dia orang dapat berita gembira di mana dia dapat satu skim, maknanya dia dapat rumah mesra rakyat lah. Jadi rumah yang affordable, tetapi dia punya condition, pasangan suami isteri ni dia kena pergi bank, kena buat pinjaman. Jadi suami pergi ke bank buat pinjaman tak lepas, ya. Jadi isteri pergi ke bank buat pinjaman pun tak lepas. Sebab apa? Sebabnya dulu masa dulu suami ni ada buat pinjaman sewa beli kereta, ada buat hutang kereta. Lepas tu dia jual kereta tersebut kepada pihak ketiga tanpa tukar nama, ya. Maknanya kat sini dia guna sambung bayar je, ya. Dia guna sambung bayar, maksudnya orang yang pembeli kereta tu tak payah buat pinjaman baru, cuma sambung bayar je hutang tersebut. Nak dijadikan cerita, pembeli yang baru ni dia bayar separuh jalan, lepas tu dia tak bayar hutang tersebut. Bila dia tak bayar hutang tu, siapa yang kena? Yang kena adalah orang yang namanya tu, yang pembeli pertama yang menggunakan namanya untuk buat loan. Dan yang sedih sekali, isteri dia tu adalah penjamin kepada pinjaman tersebut. Jadi dua tak boleh. Ya betul. Dia padahal dia bayar sewa 400, untuk loan yang dia nak buat tu sebenarnya bayaran ni kurang daripada 400. Sebab tu dalam SIKRIS tu
dia ada saman dekat situlah, so that's why dia tak boleh buat pinjaman. Okay. Jadi antara faktor-faktor lain, penggunaan kad kredit yang tinggi. Kita ada 5-6 keping kad kredit, sampai hutang 300,000 kad kredit. Jadi very high. Jadi biasanya untuk lulus pinjaman baru tu agak sukar lah. Memiliki kad kredit yang banyak, tiada sebarang rekod pinjaman. Ini pun isu kalau kita tak ada langsung rekod pinjaman. Bank tak tahu kita ni seorang pembayar hutang yang bagus atau tidak. Jadi contoh, kita tak ada hutang langsung sebelum ni, kita nak pergi bank nak buat pinjaman perumahan. Ada juga bank yang tak luluskan sebab tiada sebarang rekod pinjaman. So basically macam mana nak ada rekod pinjaman? So mungkin kita boleh buat loan yang kecil ataupun kita boleh pakai kad kredit. Contoh kredit limit 3,000. Ya, kita guna 100, kita bayar 100. Jadi kita punya rekod bayaran tu cantik. Jadi ini Puan, salah kenapa satu. dia kena ada rekod Puan? Sebabnya bank ni dia nak tahu kita ni seorang pembayar hutang yang baik ke tidak. Good paymaster betul. Yes, good paymaster. Jadi sebab contohlah kita nak buat loan rumah 400,000 kan. Sebelum ni langsung tak ada rekod pinjaman. Jadi so dia ada maksimum minimum tak Puan? Dia nak tengok rekod? Dia tak ada. Kita pakai je kat sikit pun tak apa. Contoh macam saya bagi tahu tadi lah, kita ada satu kad kredit, kredit limit 3,000, jadi kita pakai 100, kita bayar 100, kita bayar cantik on time. Jadi dalam siklis report tu nampak kita good paymaster lah, every month bayar tepat, tak ada tunggakan, tak lewat bayar. Jadi maknanya kita punya rekod cantik lah dekat situ. Ya. Even PTPTN pun kalau tak bayar ke rekod ada dalam sikris. Ya. Sekarang ni dah ada sikris, dulu tak ada. Dulu tak ada. Kalau ikutkan PTPTN pernah keluarkan dulu satu kenyataan. Kalau tak silap saya tahun 2007 atau 2018, dia katakan bahawa hampir 700,000 peminjam PTPTN tak pernah bayar 1 sen pun pinjaman PTPTN. 700,000 orang. Tetapi bila kita tengok sikris report dia orang, dia ada pinjaman, dia ada hutang kereta, hutang rumah, personal loan dia bayar cantik, tapi PTPTN dia tak bayar. Kenapa tu? Sebab tu sebenarnya tanggungjawab moral. Tanggungjawab moral kita sebenarnya nak bayar hutang lah, sebab PTPTN especially bila kita buat pinjaman tu adalah satu pinjaman, bukannya geran ke apa kan, bukannya beasiswa. Jadi memang tanggungjawab kita untuk membayar lah. Okey, kemudian menjadi penjamin. Macam tadi soal isteri tadilah, dia jadi penjamin kepada suami. Dia tak bayar hutang, suami tak bayar hutang, dia pun tak dia penjamin ni nak dapat pinjaman, akan ada masalah. Okey, ataupun kita ada current account, kita issue cek tendang. Ni pun mungkin salah satu reason kenapa pinjaman tak diluluskan ya. Kemudian kita ada penjadualan persetujuan semula pinjaman lah, ataupun kita punya kadar nisbah hutang kepada pendapatan yang amat tinggi. Jadi saya rasa Cik Mizi kita ni dah di penghujung rancangan ke apa ni Cik Mizi Tak apa, kalau ada yang penting-penting lagi Puan boleh teruskan. Okey, jadi saya mungkin skip lah Cik Mizi Okey, kalau pembiayaan tak lulus, kat mana nak pergi? Kalau kita buat loan rumah tak lulus, buat loan perniagaan tak lulus, kita boleh pergi ke MyKNP, Khidmat Nasihat Pembiayaan, untuk business loan, untuk pinjaman perniagaan, CGC akan handle. Maknanya dia akan bagi nasihat, dia akan tengok kenapa pinjaman tak lulus, dan dia akan bagi nasihat dan guidance macam mana next time kalau nak buat pinjaman, apa yang perlu dipertingkatkan, apa yang tak cantik sekarang. Jadi itu untuk pinjaman perniagaan. Kalau pinjaman perumahan, nak buat loan rumah tak lepas, AKPK boleh beri nasihat, kita akan tengok kenapa pinjaman tak lepas dan kita akan bagi guidance lah untuk loan application. Okay, alright. Dan tanggungjawab sebagai peminjam, mengekalkan pengurusan akaun yang baik. Ansuran bulanan dibayarkan. Kalau due date 15 hari bulan, bayar 15, bukan bayar 30 hari bulan. So kalau kita bayar 30 hari bulan, dalam siklis record kita dia akan tulis tertunggak 1 bulan. Walaupun kita bayar dalam bulan yang sama, tetapi lewat dia masih dikira tunggakan. Okay.
Okay, perniagaan diuruskan dengan cekap, gunakan pembiayaan mengikut surat tawaran yang saya sebut tadi, buat loan untuk besarkan perniagaan, tapi bila dapat duit besarkan rumah. Okay, yang ni pun saya dah terangkan, maklumkan kepada institusi keuangan lebih awal bila ada masalah pembayaran. Jangan tunggu akhir-akhir, jangan tunggu. Saya pernah dapat klien masa saya di Kuantan Cik Mizi hari Rabu rumah nak kena lelong, hari Isnin baru datang jumpa KPK. Allah. Itu nak buat apa? Sempat ke yang pun? itu sebenarnya sebab kita tak boleh halang dah proses lelongan tu, kita tak ada kuasa. Yalah. Jadi proses lelongan betul. tetap kena berjalan sebab dia dah lewat sangat. Jadi terus banyak kali kita sebut jangan tunggu saat akhir. Tunggu saat Okey, akhir. saya ini siklis report lah yang kita terangkan tadi. Inilah rupanya siklis report. Okey, apa boleh dapat secara online lah ya. Okey, menghadapi masalah keuangan kita boleh buat penstrukturan ataupun penjadualan sumber pinjaman lah. Okey. Okey, yang ini saya pautan perkhidmatan EKPK yang saya nak sebut tadi. Sekiranya anda ingin dapatkan perkhidmatan EKPK, anda boleh layari kita punya online form di https services.ekpk.org.my. Okay, so kat situ dia ada 3 tab, dia ada pertanyaan umum. Kalau nak bila anda isi, pegawai kita akan call nak tanya apa, nak dapatkan khidmat nasihat pengurusan keuangan pun boleh, tak ada masalah. Kalau PKS, kita ada meja bantuan perusahaan kecil dan sederhana dan juga individu pemilikan tunggal untuk dapatkan khidmat nasihat penjadualan sumber hutang, boleh klik kepada individu pemilikan tunggal. Okay, so ini kita punya single entry point, services.ekpk.org.my. Jadi yang lain-lain ni mungkin okey, yang saya nak sebut satu lagi, jangan tertipu dengan banyak scammer kat luar sana, terutama bagi yang tengah susah, yang nak dapatkan pinjaman. Dia ada satu scam pinjaman tak wujud. Pinjaman tak wujud ni dia nampak macam best je dengar, tetapi sebelum dia proses pinjaman tu, konon-kononnya dia akan proses tapi dia akan minta deposit dulu. Mula-mula kena bayar 250 untuk sediakan buat perjanjian pinjaman, kemudian kena bayar 800 lagi untuk insurans. In the end sebenarnya tu pinjaman tak wujud. Dan sebab kita pernah ada dapat kes yang begitu. Apabila keadaan tertekan ni, kita lebih mudah untuk orang kata mempercayai penipuan-penipuan yang berlaku dekat luar sana. Okey. Betul. Betul So jadi saya rasa setakat itu saja dulu. Jadi kalau minta peserta untuk kalau boleh untuk klikkan kita punya imbas QR code ni untuk maklum balas untuk program hari ni lah ya. Okey, sementara dia orang buat maklum balas Puan, kita ada beberapa lagi soalan live lah Puan boleh. Untuk Puan jawab Okey, daripada Encik Hafiz Osman lagi, dia tanya adakah akaun kena buat sendiri ataupun hanya perlu tengok dalam akaun bank syarikat je Puan? Ni saya rasa untuk penjadualan kot. Okey. Dia tak beritahu untuk penjadualan ke. Boleh ulang semula. Dia kata adakah akaun kena buat sendiri atau hanya perlu tengok dalam akaun bank. Saya rasa untuk penjadualan atau yang nak pinjam tadi tu. Yang nak pinjam. Yang okey, yang nak pinjam tadi tu dia memang kena sediakan audited account lah. Kalau dia enterprise, dia kena minta sekretari syarikat buat juga kan, ataupun accountant yang sah buat. Lebih elok. Betul. That's why documentation tu penting lah. And duit keluar masuk jangan lupa. Kalau kita meniaga, contohnya kita dapat cash every day, malam-malam tu masukkan dalam CDM bank dan sebagainya lah. Better kalau boleh gunakan e-payment lah sekarang ni kan. Betul Puan. Sangat mudah sebenarnya. Betul. Saya pun nasihat kepada usahawan PKS kita ni, jangan buat cash in hand lah. Kalau boleh, kalau boleh dekat kedai pun scan QR code sekarang ni ada. Betul. Ataupun transfer terus on the spot transfer. So dalam kita punya bank statement akan ada record berapa, walaupun RM1 kita ada record untuk kita nampak kita bayar kepada supplier. Kalau kita main cash in hand,
Dia bagi resit nanti masuk dalam poket, masuk dalam mesin basuh dah tak tahu lah. Kita pergi ke kedai supplier tu lagi, takkan dia nak keluarkan lagi dah resit yang sama kan. Betul. Dan kalau better online saja. Transfer tu nama, jangan transfer ke atas nama individu. Kalau nama syarikat tu individu, tak apalah, nama syarikat dia Ahmad bin Amin kan. Ya betul. Tak apalah walaupun kalau dia nama syarikat dia tu. Transfer kepada akaun syarikat. Kita pun di SME Corp memang bagi awareness, bagi nasihat, kita minta dia transfer kepada account to account. Betul. Syarikat tu kepada syarikat. Senang. Transaction semua dalam tu kan? Betul. Saya harap soalan Cik Hafiz tu kita jawab lah puan Okey, daripada Cik Muhammad Fauzi puan. Kenapa BLR tinggi daripada bank puan? BLR tinggi. BLR dia kata. Sekarang kita dah tak guna dia dah bertukar kepada BR. BR sahaja. BR sekarang Jadi sekarang apa masuk BR tu puan? Ada orang yang tak tahu ni BR ni. Okey, BR ni sebenarnya base rate. Okey, BR satu bank dengan satu bank yang lain ni berbeza. Kalau kita pergi bank A, BR ni dia punya komponen banyak lah. Salah satu polisi, bank negara, keadaan ekonomi dan sebagainya. So BR ni dia berubah-ubah. Kalau kita contoh kita buat loan kan, kita pergi contoh lah, paling senang sekali loan rumah. Okay, so BR contohnya dia kata bila kita buat loan kita tanya berapa rate yang dikenakan sekarang. So bank akan quote BR plus. Contohnya BR plus 1.25. BR plus 1.25. 1.25 ni adalah bank punya BR ni sebenarnya cost of funding bank lah, bank punya cost of funding. 1.25 tu keuntungan dia. Jadi BR plus 1.25 ni contohnya BR bank A ni 3%. So dia punya keuntungan 1.25. Jadi kita punya total kita punya interest rate yang dikenakan adalah 4.25. Tapi kalau kita pergi bank B, BR dia 3.5. 3.5. And then dia kata 3.5 plus 2%. Jadi maksudnya dia punya effective rate kita kena bayar 3.5 tambah 2 maknanya 5.5. 5.5%. So BR ni dia berubah-ubah. Kenapa setiap bank tu dia berlainan puan? Dia tak sama. Sebab cost of fund. Dia tengok efficiency bank tu. Bank kan bila dia bagi kita pinjaman kan, dia punya duit tu pun maknanya dia dapat daripada sumber deposit dan lain-lain kan, dia punya cost of funding dia tu. Makin cekap bank tu, BR dia makin rendah lah. Okey puan, daripada Encik Jack Kotlo ni ataupun sebenarnya dia ni pengarah SME Corp Negeri Terengganu. Dia tanya, pandangan puan terhadap penggunaan kredit kad, bagus ke tak? Ataupun ada setengah part tu bagus, dia banyak bagus ke, dia tak banyak bagus ke? Ada orang nak tahu ni. Dia punya bagus tak bagus, dia bergantung kepada orang yang menggunakan kad tersebut. Kad ni kita boleh jadi tuan kepada kad ataupun kita boleh jadi hamba sebenarnya. Jadi sebelum kita nak pakai kad ni dia sebenarnya salah satu kebaikan dia, satunya dia boleh kumpul point. Ni kebaikan contohnya dia kumpul point dapat berapa ratus ribu, dia boleh tukar voucher dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua, kad ni kita boleh buat bayaran ansuran tanpa faedah. Contohnya zero kalau interest. kita zero interest, contohnya kalau kita nak beli phone baru, phone saya baru ni rosak, bukan rosak lah, jatuh, tak ada screen protector. Kalau nak beli phone baru, contohnya harga phone 3,000. Jadi kalau ada satu kedai tu boleh bagi installment 24 bulan tanpa faedah. So instead of saya bayar 3,000, saya pergi keluarkan duit daripada saya punya akaun simpanan, saya bayar 3,000. Saya cuma bayar RM125 sebulan selama 24 bulan. Tak ada interest tak? Tak ada interest. Itu kebaikan. Beli 3,000, bayar 3,000. Betul kan? Ya, betul. Tetapi
awaslah sebabnya kad kredit ni kalau kita gunakan untuk kehendak kita. Maknanya dia sebenarnya kad kredit ni hanya maknanya kita gunakan kad kredit ni sebagai method of payment sahaja, bukannya sebagai dana kecemasan. Maknanya kat sini kita yang paling penting sekali kat kredit ni, kita dapat bil contohnya 2,000, kita bayar penuh 2,000. Bukannya kita dapat bil 2,000, kita hanya bayar minimum payment RM50. Kalau kita bayar minimum payment RM50, maknanya baki 1950 tu akan dikenakan faedah. So dah tak guna dah apa yang dah tak guna dah yang kita zero interest yang 24 months tu dah tak guna dah. Dan lagi-lagi kalau kita isi minyak, kita guna kad kredit. Lepas tu bayar minimum payment je. Maknanya harga minyak yang kita isi tu sebenarnya lagi mahal. Jadi kita kena berdisiplin. Masa apa ni orang jual kad tu tak apa, boleh bayar RM50 je sebulan. Dia boleh swipe je berapa, dia bayar RM50 je, tapi tak tahu kos yang tambahan tu. Ya, kemudian betul. Betul, dia ada kos tambahan. Dan dia macam silent killer kat apa lah kalau kira. Dia kan apa tu, saya pernah jumpa seorang lelaki, kad kredit dia limit dia RM3,000, dia tak bayar 10 tahun tau. Kad kredit ni dia punya interest paling tinggi 18%, lepas tu dia ada charge lebih limit, dia ada charge lewat bayar, penalti dan sebagainya. So you will not believe lepas 10 tahun hutang tu daripada RM3,000 jadi RM120,000. Oh yo. Ini cerita benar ni Cik Mizi, saya tak ada tambah. Yelah, boleh beli rumah tu. Saya tak ada tambah garam. dalam 3 tahun. Haji Nam, bukan 3 tahun, 10 tahun. 10 tahun, maaf. 10 tahun. Jadi kisah benar ni. Bila dia datang EKPK sebab RM3,000 pokok, yang lain tu semuanya interest. Allah. Jadi bila dia datang EKPK, kita jadualkan hutang dia, in the end dia cuma bayar RM5,000 sahajalah. Oh, okey. Jadi kita memudahkan urusan bayar balik hutang sebenarnya. Dia datang saat awal lah tu, bukan saat akhir lah tu. Itu saat akhir, tetapi dia belum bankrupt, dia tak di bankrupt dah. Dah yalah, daripada RM3,000 jadi RM120,000 tu dah. Betul? Dah itu salah satu kenapa kita perlu datang awal untuk elakkan charge yang berganda ni lah. Yalah. Datang awal boleh AKPK jadualkan elok-elok, berapa, boleh bincang. Kalau dah masa dah singkat, 2 hari lagi nak bankrupt, nak isytihar bankrupt, macam mana AKPK nak tolong? Yelah, kalau biasanya kalau kes-kes yang tak boleh. Betul. Tapi kalau kes-kes yang nak diisytihar bankrupt ni, apa yang kita nasihatkan ini untuk share lah untuk yang di luar sana yang dengar. Yang paling penting sekali, contohlah dia dah dipanggil untuk dibankruptkan hari ni hari Sabtu kan, so hari Rabu dia ada case hearing kat mahkamah. So kalau dia datang EKPK pun memang tak sempat. So apa yang kita cadangkan, dia pergi ke mahkamah, jumpa hakim, minta rayuan penangguhan sebarang judgement. Minta rayuan penangguhan. Jadi contohnya minta penangguhan 2 bulan. Jadi dalam masa 2 bulan tu bila minta penangguhan daripada hakim tu, kena cakap bahawa dia akan datang EKPK untuk jadualkan hutang dengan EKPK. Okey Puan, biasa kalau untuk kes-kes ni Puan, berapa lama untuk diambil untuk sampai dia boleh orang kata normal balik? Sebulan, 2 bulan ke? Normal balik macam mana tu? Macam dia datang, dia kata nak buat penjadualan. Lepas tu AKPK nak buat adjustment untuk dia tu berapa lama? Tak lama. Mungkin lepas complete submission, dia bagi kita documentation semua, lebih kurang tak sampai seminggu lah. Oh, cepat. Cepat. Sebab kita memang ada agreement dengan bank untuk certain things, maknanya bank dah bagi blanket approval untuk kita implement lah, insyaAllah. Okey. Sebelum kita akhir Puan, saya nak tanya jugalah, ni soalan daripada kita lah kan. Okay, kenapa orang takut sangat dengan AKPK ni? Nak kata malu ke takut ke bila pergi tu terus kena bayar hutang? Cik, awak kena bayar hutang. Padahal saya rasa tak, daripada Puan cakap tadi, kita menjadi pemudah cara untuk buat hutang tu balik supaya sesuai dengan pendapatan sekarang ni kan. Ada orang kata AKPK tak nak pergilah, nanti aku masuk buka pintu kena sikris lah, sitos lah, kena bayar hutang dalam masa 2 hari lah kan. Ada Puan, ada betul.
Itu dia semua takut. sebab tak kenal tu maka tak cinta sebenarnya. Sebab dia Itu tak tahu, dia dia. dengar daripada mulut. Dia dengar, Kalau dia punya andaian sendiri sebenarnya tu. betul, kadang scammer dia suka pula dengan ni kan, dengan Betul. Along apa semua dia suka pula. Sebab dari Aduh. satu dia malu tau. Sebab masa di Kuantan dulu saya ada jumpa seorang ni, dia kata, "Puan, sebenarnya saya dah 6 bulan duduk lalu depan AKPK ni lalu tapi tak nak tapi rasa segan nak masuk." Dan satu hari Nak dia masuk, nak masuk tak nak nak masuk masuk. segan. Jadi saya tanya dia, "Dah hari ni kenapa masuk kan?" Dia kata dia nampak staff dia masuk. Jadi dia dapat keberanian daripada situ. Sebenarnya Yelah. kita ni bila kita tak tahu, kita buat andaian sendiri ya dekat AKPK ni. Why saya suka kerja dekat AKPK, why I join AKPK is because Betul. orang kata dapat satu, bila you bantu individu, bantu masyarakat, bantu Betul, orang yang memerlukan, kita dapat satu kepuasan. InsyaAllah selagi kita boleh bantu, memang kita akan bantu dekat AKPK. Dia macam yang berhormat dalam kewangan lah untuk bantu. Bukan yang berkhidmat. Yang berkhidmat untuk bantu dalam soal kewangan ni. Tersepit, dah langgar dinding, tak boleh keluar, carilah AKPK. Sebab AKPK ni agensi kerajaan tau. Bukannya Along ke ataupun skamer syarikat persendirian, dia adalah di bawah agensi kerajaan. So semua yang AKPK bagi nasihat semua tak ada cas. Tunggu kita isi borang sahaja kalau ada masalah lah. Kalau tak ada masalah, nak dapatkan pendapat ke pun boleh kan Puan? Okey Puan, last soalan sebelum kita beredar, sebelum kita tamatkan program ni. Ni isu hangat lah sekarang ni dalam seminggu dua ni. Moratorium. Moratorium ni Puan, adakah dia bagus untuk kita mohon ataupun tidak bagus? Ataupun Puan ada pendapat sendiri yang kata moratorium ni ada bagusnya untuk orang yang macam ni, dan moratorium ni tak perlu pun orang macam ni. Macam tu. Ataupun dan moratorium ni ada, kenapa orang kata ada charge lah, apalah yang tersembunyi kan, apa kan. Puan boleh ni sikit tak? Describe sikit. Cik Mizi dan semua yang di luar sana, of course lah, moratorium ni sebenarnya membantu untuk orang yang betul-betul memerlukan kan. Contohnya orang yang tak kerja, hilang kerja, daripada dia nak fikir macam mana nak bayar hutang, bila dapat moratorium ni dia boleh fikir macam mana nak sediakan makan minum untuk anak-anak dia kan. Jadi moratorium ni sebenarnya adalah satu kelegaan, tetapi sifat dia hanya sementara je Cik Mizi. Sementara, kelegaan yang sementara. Jadi kelegaan yang sebenar ni adalah selepas kita dapat bayar hutang keseluruhan. Itu kelegaan sebenar. Jadi kita punya apa yang kita nak cuba sampaikan, hanya ambil moratorium sekiranya kita terjejas. Ya, sebab hutang tu memang perlu bayar, sama ada cepat ataupun lambat. Kalau kita tidak terjejas, kita dapat gaji macam biasa. Ya. Ada orang kata kat saya, "Puan Jun, saya ambil moratorium, saya ambil iSINA." Saya tanya, "Nak buat apa duit tu?" Saya tanya, "Terjejas ke tak terjejas?" Saya tanya, "Nak buat apa duit tu?" Dia kata, "Saya tak tahu nak buat apa lagi." Ya, sebab duit ni bila dapat, kita boleh cakap, "Oh, saya nak melabur, saya nak beli emas itu ini." Tapi duit tu bila dapat, bagi Shopee, nak habis sangat-sangat senang. Betul Puan, betul. Setuju. Jadi moratorium ni ada lagi satu, ada yang kita tanya kenapa ambil moratorium nak buat simpanan kecemasan. Dia mungkin kalau yang tak ada simpanan kecemasan, nak buat simpanan kecemasan, you really need to calculate lah dia punya pro and con dia. Ya. Dia kata nak simpanan kecemasan tapi duit tu habis tak sampai sebulan. Jadi apa banyak yang kita nampak ya, apa yang berlaku lah. Jadi kalau boleh, sebab macam saya kata tu moratorium kelegaan sementara, memang bila pinjaman tu dipanjangkan memang akan terdapat charge tambahan daripada segi kadar faedah lah. Contohnya hutang kereta, kita ambil moratorium 3 bulan contoh ya. Pinjaman kita akan dipanjangkan, walaupun dia punya mungkin ansuran bulanan dulu kita bayar 1,000 ya contoh. Bila kita ambil moratorium, bank buat penjadualan semula, mungkin kita dapat moratorium 3 bulan atau 6 bulan, tetapi pinjaman tu dilanjutkan, contohnya setahun ke 2 tahun, walaupun dia punya bayaran tu lebih rendah. Kalau dulu bayar 1,000, sekarang mungkin bayar 900, tetapi sebab pinjaman tu bertambah tempoh dia, jadi akan ada kos tambahan di situlah.
Jadi Okey. sebelum kita ambil moratorium, call bank, tanya bank lepas saya ambil moratorium ni berapa saya kena bayar. Berapa total, kita kena tahulah sesuatu decision, keputusan yang kita buat kena ada pengetahuan, kena Sebab ada tu hak knowledge, kita kita kena tu. tahu. Betul. Ya. Dan jadi kalau yang nak ambil moratorium tu hubungi pihak institusi keuangan, ataupun kalau customer AKPK hubungi AKPK selepas 7 hari bulan Julai. Selepas 7 hari bulan Julai. Okey. Kayaknya 8 Julai boleh call Puan? Pada atau saya tak ingat. Jadi maknanya tak apalah, mungkin 8 tu boleh. Lah. Boleh. Okey, dengar tu penonton sekalian. Puan Jun dah bagi tahu nasihat tu, moratorium ni bukan untuk kita simpan duit dan bershopee tau. Kita guna bukan bershopping bershopping sekarang. Bershopee. Ni dah dekat 7 ni. Okey, Lagilah 7-7. ni macam-macam ni kan. So moratorium ni kalau orang yang betul-betul perlu untuk keluarga, untuk anak-anak kan, untuk beli beras, susu, untuk kelangsungan hidup lah. Ya, betul Puan. Mohonlah. Tapi kena jadualkan balik lah. Kalau rasa pening lagi, boleh pergi ke AKPK. Dapatkan nasihat. Tak perlu bayar. Tak perlu bayar. Saya ulang banyak kali. Tak perlu bayar untuk dapatkan nasihat. FOC, percuma. FOC, Tapi janganlah pergi-pergi tu. Saya nak tahu pasal AKPK, bagi tahu lah, okey, cerita sikit, saya macam ni kan. Okey, kita dah tak ada soalan Puan. Saya harap program pada pagi ini dah berakhir pukul 1 ni dapat memberi manfaat lah kepada semua yang menonton. Mungkin ada yang tak sempat masuk, mungkin ada anak yang ada kelas online ke apa kan, ataupun sendiri masuk kelas online, dia boleh tonton balik dekat kita punya Facebook lah selepas ni. Okey Puan, sebelum kita akhiri, Puan ada sepatah dua kata? Okey, terima kasih. Terima kasih kepada SME Corp Negeri Terengganu dan juga Pahang kerana menganjurkan program hari ini, dan tahniah banyak program dianjurkan sepanjang minggu PKS. Dan insyaAllah kalau yang ingin mendapat ilmu tu di mana-mana saja, maknanya sekarang ni masuk dalam Facebook SME Corp, there's so many talks kan untuk tingkatkan pengetahuan PKS dan juga micro enterprise. Jadi untuk individu ataupun PKS yang ada masalah macam saya sebut tadi, jangan malu, jangan segan hubungi AKPK melalui pautan services.akpk.org.my, dan perkhidmatan AKPK adalah percuma. Itu saja daripada saya, Cik Mizi. Okey Puan, terima kasih banyak daripada SME Corp Negeri Pahang, dan juga saya mewakili SME Corp Negeri Terengganu kerana Puan sudi untuk bersama-sama kita bersiaran langsung di Facebook bagi sempena program Minggu PKS 2021. Jangan lupa hashtag Puan, hashtag Rakan PKS. Kita punya hashtag sekali ni. Alright. Rakan PKS. Okey, dan juga sorry Cik Mizi, last kali kita juga ada e-pameran. AKPK ada e-pameran hari ni sehingga esok. Jadi boleh juga pergi ke masuk e-pameran. Okey, e-pameran ni tuan-tuan dan puan-puan, untuk makluman, kita ada platform MyAssist lah untuk kita tengok e-pameran. Semua dalam tu ada syarikat-syarikat yang mungkin syarikat-syarikat dan agensi yang mungkin puan-puan tak pernah jumpa lagi. Sesiapa yang ada produk ke apa semua ke, boleh masuk dalam tu. E-pameran ni seolah-olah kita buat carnival usahawan yang kita buka booth dekat Padang ke dekat Dewan ke sebelum ni, secara fizikal kita buat online sekarang ni. Mana-mana yang nak beli produk, yang contohnya orang Negeri Sembilan sekarang ni duduk di luar negara pun dia boleh order sebab kita ada platform untuk penghantaran. Kita guna Warungku. Dan kalau tak ada, dia boleh pergi ke penghantar-penghantar lain lah, seperti DHL ke apa saja, dia akan uruskan lah. Contoh orang Johor nak makan asam laksa, tapi dia ada di Perlis, dia boleh order dalam online tu.
platform tu Puan. Tak perlu Okey. nak pergi Facebook ke apa ke, dia boleh tengok kat situ kalau ada Boleh yang terus yang berminat kat situ. Okey Puan, terima kasih banyak sama, terima kasih daripada kembali. kami. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dapat bertemu lagi. Terima kasih Puan. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.